السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Muka surat 41 baris 10 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, keduanya at-tahsinul aqli, iaitu mengelokkan oleh akal, iaitu keadaan perbuatan Allah dan segala hukumnya dihentikan akal atas gharab, dan iaitu menghilangkan manfaat dan menolakkan mafasid. Jadi masih lagi sambung pada perkataan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah pada membincangkan asal kufur dan bid'ah itu 7. Jadi perkataan Imam Sanusi ini ada dalam kitab dia Al-Muqaddimat. Nama kitab dia. Kitab akidah dia ada 5. Ada Sughra, Al-Muqaddimat, As-Sughra, kemudian Al-Wasit dan Al-Basit. Betul lah. Yang ni Al-Muqaddimat, dalam kitab Al-Muqaddimat dia. Muqaddimat ni muqaddimah sebelum dia bahas akidah, dia bagi kunci-kunci dulu. Tu kitab pertama yang patut belajar lah. Di situ ditulis 7 perkara yang menjadikan seseorang itu boleh jatuh kufur ataupun bid'ah. Maka kita sambung yang nombor 2, kata dia keduanya at-tahsinul aqli, iaitu mengelokkan oleh akal. Tu terjemah dia, at-tahsinul aqli, mengelokkan oleh akal. Mengelokkan oleh akal di sini makna akal nampak elok, elok lah. Akal nampak buruk, buruk lah. Itu merupakan pandangan falsafah dan juga Mu'tazilah. Mereka mengutamakan akal daripada naqal. Mereka mengutamakan akal daripada Al-Quran dan hadis. Jadi antara Mu'tazilah moden sekarang ni liberal lah. Dia panggil mengagungkan akal berbanding naqal. Maka mereka mempertikaikan faraid perempuan sikit, faraid perempuan lelaki banyak. Mereka mempertikaikan poligami. Tu semua liberal tu. Mempertikaikan. Kata ni tak ada sumber keadilan dan sebagainya. Sebab apa dia perguna akal? Tu at-tahsinul aqli. Itu antara puak ahli bid'ah zaman moden ni. Dia panggil Mu'tazilah moden. Tu. Jadi dia kata iaitu mengelokkan akal tu apa dia? Syarak yang Allah Ta'ala turun tu, dihentikan akal atas gharab. Gharab tu dengan bad, bukan sad. Dengan gharab, atas gharab. Gharab ni tujuan. Dengan mana akal mikir pasti setiap perbuatan dan hukum Tuhan ni Allah ada tujuan dia. Tu dia panggil at-tahsinul aqli. Akal fikir gitu. Sedangkan kita belajar dah bahawasanya Allah Ta'ala mencipta dan berkehendak sesuatu tanpa ada tujuan tertentu. Sama ada tujuan tu balik Allah Ta'ala ataupun tujuan tu balik pada kita. Tapi hikmah dia adalah.
Cuma tujuan tu tak boleh sandar pada Tuhan. Allah Ta'ala buat sekian-sekian kerana sekian-sekian. Tak boleh. Seolah-olah Allah Ta'ala itu ada tujuan. Allah Ta'ala buat sesuatu dan kehendak sesuatu tidak ada tujuan sama sekali. Cuma faedah daripada hasil Allah buat tu kembali kepada kita. Itu ya. Bukannya Allah Ta'ala pada azali, sejak azali Allah ada tujuan tertentu buat sekian-sekian. Bukan. Itu ternafi kepada Allah Ta'ala kerana itu serupa dengan makhluk. Kerana kita kalau buat sesuatu mesti ada tujuan. Contoh main belajar ni sebab apa? Sebab nak reti ilmu fardu ain. Tu tujuan dia. Tu. Jadi Allah Ta'ala perbuatan dia tidak ada tujuan sama sekali. Macam contoh Allah Ta'ala cipta makhluk untuk semua ibadat pada dia. Semua ibadat pada dia. Allah Ta'ala cipta manusia untuk semua ibadat pada dia. Adakah tu tujuan dia? Allah Ta'ala ada tujuan begitu ke? Tak boleh kata gitu. Bukan kata Allah Ta'ala memerlukan makhluk untuk sembah dia. Tak. Seolah-olah gitu kalau ada tujuan. Seolah-olah kita kata Allah Ta'ala memerlukan makhluk untuk ibadat pada dia. Sedangkan Allah tidak perlu kepada ibadat makhluk satu pun. Ada Allah Ta'ala buat tu, itu dia panggil manfaat daripada kita, bukan daripada Tuhan. Manfaat dia. Tapi tujuan asal Allah buat kita tu bukannya ada tujuan tertentu. Tu dia panggil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun, lam tu bukan lam ta'liliyah, bukan lam sebab, bukan lam tujuan, tapi lam sayrurah. Dia panggil tujuan dia lepas kita ni dicipta, kita ni akan jadi orang yang ibadat pada Allah Ta'ala 24 jam. Itu maksud situ. Bukan lam ta'liliyah dengan mana kerana tujuan dia. Bukan. Tapi Allah Ta'ala cipta supaya kita nanti akan datang bila jadi mukallaf ibadat pada dia. Itu saja. Kembali faedah tersebut, faedah ibadat tu pada kita. Bukannya Allah tujuan buat tertentu sekian Allah pun buat kita dah. Allah Ta'ala tak berhajat pada kita untuk ibadat pada dia. Bahkan dia tertinggi, maha tinggi, walaupun tidak ada makhluk satu pun, walaupun hancur sekalian alam sekalipun. Dan iaitu gharak tu, tujuan tu apa ya? Menghelakan manfaat. Menghela ni menghela lah, dia panggil memberikan manfaat dan menolakkan mafasid. Mafasid tu kerosakan, tidak manfaat lah. Mafasid jamak bagi mafsad. Mafsadun, mafsadah ni mafasid. Kerosakan yang banyak. Allah Ta'ala cipta sekian-sekian. Allah Ta'ala beri hukum zina itu haram kerana nak elok sekian-sekian. Bukan kerana itu bukan nisbah pada Tuhan. Itu hikmah balik itu. Bukannya Allah tujuan dia buat itu supaya tak ada. Allah Ta'ala buat sesuatu bukan ada tujuan. Hukum sesuatu bukan ada tujuan. Balik kita saja ada manfaat. Kalau tidak berzina maka terjaga nasab dia. Itu hikmah dia panggil, bukan tujuan. Dia ada 3. Tujuan, hikmah, sia-sia. Yang sia-sia dengan tujuan ni itu mustahil atas Allah Ta'ala. Hikmah baru nisbah pada Tuhan. Allah buat apa? Hukum zina tu haram. Tak ada apa? Sia-sia. Tak boleh. Dan Allah Ta'ala tujuan buat apa? Sekian. Tak boleh juga tujuan. Lepas tu dia panggil hikmah. Hikmah ni dia berada di antara tujuan dan sia-sia. Nak cerita pun payah. Antara hikmah menapa ni, nak kata hikmah ni dia tengah-tengah antara tujuan dan sia-sia. Kita pergi masjid, pergi mayang buat apa? Sebab nak dapat pahala. Itu tujuan. Mayang sebab dapat pahala. Itu tujuan. Mana kita makhluk ada tujuan kalau nak buat sesuatu. Allah Ta'ala tidak berkait dengan tujuan sama sekali. Habis. Ketiganya at-taqlidur radi, iaitu mengikut yang kurang. Kurang sini iaitu orang yang tidak sempurna. Kita taklid mengikut yang kurang, mengikut yang kurang. Yang kurang lah, iaitu taklid itu membawa kepada seseorang itu kurang. Itu maksud dia. At-taqlidur radi. Ar-radi ni bahasa Arab maksudnya keji. Mana taklid yang keji, taklid yang tak betul. Sebab tu akidah kita tak boleh taklid. Taklid boleh fiqh ya. Fiqh boleh taklid. Saya taklid mazhab Syafi'i dalam bab ni. Pendapat siapa? Syekh Ibn Hajar contohnya. Asal tahulah. Tak tahu dalil pun tak apa mereka ni. Asal tahu je. Ni mazhab Syafi'i kita kata sah ni. Sudah habis. Tak payah nak fikir banyak-banyak lah. Tak payah nak fikir dalil, istinbat hukum lagu mana, tak payah. Tapi kalau akidah dia kena dalil. Setiap orang mesti kena ada dalil. Sebab apa dia i'tikad sekian-sekian.
Tu berat sikit tu, tapi tak berat pun. Jadi taklid dalam mazhab kita dah sebut dah dulu, taklid kalau dia itu taklid yang jazam, taklid yang putus. Dia taklid perkataan orang, hukum dia fasik tapi sah iman. Mana tak lepas dosa tu, tapi sah lah iman tu. Tak kafir lah. Kecuali pandangan yang berat sikit kata kafir lah taklid ni. Adapun taklid yang tidak jazam, makna sentiasa boleh berubah-ubah ikut perkataan orang, tu tak ada khilaf kafir. Sebab akidah dia seolah-olah rapuh. Orang kata A, dia kata A. Orang kata B pula, dia kata B. Dia kata C pula. Tu tak boleh dalam taklid dan akidah. Iaitu mengikuti, mengikuti oleh seorang bagi orang yang lain kerana cemar dan kerana menolong dengan tiada menuntut yang sebenarnya. Kerana menolong ni terjemahan bagi ta'assub. Sebab apa dia taklid? Sebab ta'assub dengan kaum dia. Dengan tiada, yakni hal keadaan tiada menuntut yang sebenar. Tiada menuntut sebenar ni talabul haq, tanpa dia cari manakah kebenaran dia. Dia taklid je. Macam Nabi SAW, dia nak bermari agama Islam tu, dia bagi apa? Allah Ta'ala itu Tuhan. Apa dia kata? Ini agama nenek moyang kami. Itu taklid. At-taqlidur radi. Dia mentaklid kepada kaum dia yang sejak dulu dah macam ni dah, tanpa dia mencari kebenaran. Betul tak dia buat gini? Dia semua berhala ni, betul tak dia tak cari kebenaran? Dia hanya semata-mata taklid. Itu yang membawa kepada kekufuran. Jadi akidah tidak boleh taklid mesti berdalil, walaupun dalil yang ijmali, yang umum sekalipun, seperti alam ini. Tu habis mudah tu dalil tu. Tak payah Al-Quran pun tak apa, dalil akal je. Ini nak merujuk pada ta'assub. Ta'assub seseorang itu pada satu kaum sehingga dia taklid, tak mau cerai tangga dengan kaum dia. Ini ta'assub. Biasanya saya dia akan hurailah taklid rodi ini dalam puak Barahimah. Barahimah ni puak ahli falsafah di India. Dia pun ni memang kafir lah. Barahimah ni tak ada khilaf, memang kafir dah. Mereka menafikan kenabian, mereka menafikan kebangkitan ruh. Tu memang kafir lah tu. Tak ada khilaf lah kekafiran mereka tu. Tu taqlidur radi. Keempatnya ar-rabtul adi. Ni yang berkaitan dengan yang atas nanti tu. Ar-rabtul adi. Apa dia? Mengikut adat, mengikat adat. Ya ar-rabtu ikat lah. Tapi kalau kita tak baca Arab tu, boleh baca laka tu, mengikut adat, mengikat adat. Ejaan sama, baris lain. Ni mengikat adat. Mengikat adat apa dia? Dia empat. Ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Itulah hukum akal tu. Hukum akal pula, hukum adat yang kita telah bincang dulu. Ada dengan ada, contoh apa dia? Yakni dari sudut adat, kalau ada makan, adalah kenyang. Bukan nak kata ada, nak kata sabitnya ada, sabitnya seseorang tu makan, kenyang pun ada. Adatnya begitu. Tapi boleh berlaku sebaliknya. Boleh berlaku sebaliknya. Dia makan tak kenyang. Makan 2 pinggan tak kenyang. Boleh? Sebab apa? Allah Ta'ala yang beri kenyang, bukannya nasi. Tu adat. Ada dengan ada. Lepas tu tiada dengan tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Tu adat dia. Adat dia kalau tak makan tak kenyang. Kalau dia tak makan tapi kenyang, itu menyalahi adat. Kialah sendiri, tiada dengan ada dengan tiada. Tiada selimut, ada sejuk. Contoh. Kalau orang tu tak selimut, sejuk lah. Biasanya begitu. Tapi kalau tak semestinya, kalau dia tak selimut tu, dia sejuk dah. Ada yang tak sejuk. Boleh tak? Boleh. Itu dia panggil qaid adat. Ada, tiada, tiada, ada, tiada. 4 tu. Jadi sekarang ni kok mana yang boleh menyabitkan adat ni boleh jadi kafir atau bid'ah ni? Maka dia kata, iaitu mengikat adat tu, mensabitkan talazum. Mensabitkan talazum. Talazum ni berlaziman antara suatu pekerjaan ni perkara lah. Zaman dulu bila terjemah al-amru bahasa Arab, dia terjemah pekerjaan. Kalau kita sekarang tak sesuai sangat lah terjemah pekerjaan tu, takut faham pekerjaan, bekerja-kerja tu. Pekerjaan sini mana perkara.
dengan suatu pekerjaan, yakni suatu perkara yang lain pada wujudnya pekerjaan atau pada adamnya, pada tiadanya pekerjaan, dengan menengahi berulang-ulang. Tadi kita kata tu ada, tiada, ada, tiada. Hak kita sabit ada kenyang, ada makan, ada kenyang tu macam mana? Kena ulang sekurang-kurangnya 2 kali. Dalam bab akidah bila kata ulang sekurang-kurang 2 kali. Sebab apa kita kata ada makan, ada kenyang? Sebab biasanya orang makan mesti kenyang. Banyak mana berlaku? Banyak kali lah. Tu mana ada tu. Tiada makan, tiada kenyang. Biasanya tak makan ni tak kenyang. Lapar. Macam mana tahu? Banyak kali lah berlaku. Ada tu. Tapi kalau sekali berlaku tu hukum akad. Allah. Nabi SAW bulan-bulan sokmo-sokmo kau dah sekali je. Sekali je berlaku. Dah macam mana? Mustahil pada adat. Lepas tu harus pada akad. Mustahil pada adat seseorang boleh bulan-bulan. Tapi sekarang ni berlaku. Dah boleh tak? Boleh. Harus pada akad. Tu. Nabi SAW keluar air daripada celah-celah jari dia. Boleh tak? Boleh. Dari sudut adat mustahil. Sebab tak pernah berlaku dia orang. Walaupun sekali, apatah lagi 2 kali keluar air di celah-celah jari. Tiba-tiba Nabi buat boleh. Tu hakah harus. Adat mustahil. Nabi Ibrahim AS dicampak ke neraka pula, ke neraka api. Neraka api terbakar tak? Tak terbakar. Kalau selalunya kalau dilempar api terbakar, tak terbakar. Tapi ni tak terbakar. Boleh tak? Boleh. Harus pada akad. Mustahil pada adat. Jadi sekarang ni dia mensabitkan kelaziman. Contoh dia kata macam mana yang boleh jadi kafir ni. Contoh dia kata Allah Ta'ala kalaulah pisau tu kan memotongkan. Allah Ta'ala mesti mentakdirkan potong tu boleh, pisau tu boleh memotong sesuatu. Tak boleh Allah Ta'ala takdir pisau tu pisau tu tak boleh memotong sesuatu. Tak boleh. Dia kata gitu. Orang hak ni yang talazuk, yang kait dengan adat ni, dia kata Allah yang beri bekah. Betul lah tu. Tapi yang silapnya dia kata Allah Ta'ala beri bekah, tapi tak boleh lari dengan adat. Tu salah. Dengan makna kalau Nabi Ibrahim lempar dalam api tu akan membakar Nabi Ibrahim. Tak boleh berlaku sebaliknya. Tu boleh jatuh kafir. Sebab dia sudah menafikan mukjizat. Tapi kalau dia cakap gitu, dia i'tiqad gitu tanpa kait dengan Nabi Rasul, dia panggil fasik je lah. Dia panggil jahil. Jahil hukum adat. Jahil hukum adat. Makan, bila makan sepinggan mesti Allah Ta'ala kena beri bekah, kena kenyang. Tak boleh berlaku sebaliknya. Ni orang yang boleh jatuh kafir. Boleh jatuh kafir bila hak dia nafi mukjizat. Kalau tak nafi hak mukjizat, okey lagi lah. Dia panggil jahil gitu lah. Tapi kalau sampai tahap menafikan mukjizat, disebabkan dia kata Allah Ta'ala tidak boleh mentakdirkan benda yang selain daripada adat berlaku, itu dia panggil boleh jatuh kafir. Tu dia kata, Imam Syafi'i kata asal kufur dan bid'ah tu 7. Salah satunya ar-rabtul adi. Kelimanya al-jahlul murakkab. Ni senang sikit. Dan iaitu jahil murakkab, bahawa jahil akan sebenarnya dan jahil akan dirinya jahil. Jahil benda hak sebenar, benda yang dia nak tahu tu dia jahil. Dan dia jahil akan dirinya. Jahil tu jahil. Dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu, dan dia tak tahu benda yang sebenar. Tu jahil murakkab. Itu pun boleh bawa pada kufur dan juga bid'ah. Mana contoh dia? Nasrani, Majusi, tu jahil murakkab. Majusi kata apa? 3 Tuhan, 2 Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan buruk. Al-Zulm, Tuhan kegelapan. An-Nur, Tuhan cahaya. Tuhan cahaya itu Allah, Tuhan kegelapan itu syaitan. Itu dia panggil jahil murakkab. Tu. Nasrani, Trinity, Trinity, jahil murakkab. Dia berasa hak tu betul, padahal tu bukan betul. Dan dia tak tahu, dia tak tahu dia tu i'tiqad tak betul. Tu jahil murakkab. Kafir tak? Kafir. Tu habis. Keenamnya apa tu? At-tamassuk. Tamassuk. Tamassaku, berpegang.
at-tamassuku fi aqaidil iman bi mujarradi zawahiril kitab was sunnah. Ni banyak ni zaman kita. Pedia berpegang pada i'tiqad iman. Okey, dia beriman, tapi pegang tu dengan semata-mata zahir Quran dan hadis. Ar-Rasul ini disebut contoh belaka lagi. Muka surat yang seterusnya ni, dia akan bahas ayat-ayat mutasyabihat. Dan kita akan bahas sebab apa Syekh ni terjemah macam mutasyabihat. Dia suruh orang baca Durus Samin ni. Dia pandai dia. Tuan-tuan, saya nak kempen dengan tuan-tuan. Bacalah Durus Samin ni. Durus Samin ni dia i'tiqad salaf. Sebab apa? Sebab dia terjemah mana tadi? Ar-Rahman ala arsy istawa, bukan? Yadullah fawqa aydihim. Akan datang ni. Kita pun tak tengok kat mana. Tangan Allah atas tangan-tangan mereka itu. Tengok, Durus Samin pun sebut tangan. Kita faham nanti jangan pegang pula tu. Belum sampai. Ini zahir Quran sunnah. Quran sunnah dia zahir. Mana contoh dia? Yadullah fawqa aydihim. Yadullah dia. Tangan lah. Tu zahir tu. Dia panggil zahir sebab apa? Mubadaratul akli. Benda yang akal kalau sebut faham selalu. Tu dia panggil zahir. Kalau dalam bahasa Arab, kalau orang reti bahasa Arab lah, kalau orang tak reti bahasa Arab tak tahu apa. Apa dia yadullah, tak tahu benda apa yad. Tu tak apa lagi. Kalau dia kata yadullah, orang faham bahasa Arab mesti mubadaratul akli, pasti segera faham kata ya ni tangan lah. Istawa duduk lah. Wajhun ni muka lah. Apa lagi? Apa nama ni? Rijlun, kaki lah. Saqun, betis Allah Ta'ala. Saqullah, betis Tuhan. Mampu. Betis Allah. Guna. Tu zahir Quran sunnah. Dia pegang gitu, boleh gi kufur, boleh gi kepada bid'ah. Dengan tiada lentang, ini hal keadaan di i'tiqad zahir Quran hadis itu dalam keadaan tidak dilentangkan atas beberapa barahin tu. Bukan barahin. Barahin tu negara tu Bahrain. Barahin. Barahin tu lah ummul barahin. Burhan, dalil. Dia beza dalil dengan burhan. Dalil ni umum. Sama ada dalil itu secara ijmali ke tafsiri, dia panggil dalil. Contoh kita kata apa dalil wujud Allah alam ini. Tu dia panggil dalil. Apa bukti Allah Ta'ala itu wujud? Alam ini baharu setiap kan? Betul lah. Alam ini baharu. Itu sesuai ayat lah maksudnya. Alam ini baharu. Setiap yang baharu itu ada yang mengandalkan. Maka alam ini ada yang mengandalkan. Siapa yang mengandalkan? Allah Ta'ala. Tu dalil kuat sikit. Dua-dua ni dia panggil dalil. Tapi kalau burhan nombor dua, nombor satu tak panggil dalil. Tak panggil burhan. Kalau kita kata wujud Allah Ta'ala ni apa dalil dia? Alam ini, tu tak panggil burhan. Tapi hak nombor dua tu dia panggil burhan. Tu beza sikit lah. Tapi atas pandangan mu'tamad, burhan dengan dalil sama. Habis. Barahin aqliyah. Dalil akal. Sudah main pakai akal. Bukan. Dalil akal tu sebab apa? Sebab dia qat'i. Sebab apa? Sebab dia qat'i. Dan qaul pandangan yang syar'iyah. Ni biasa Quran sunnah yang qat'i. Dia pegang hak mutasyabihat zahir Quran hadis tanpa dia pegang hak qat'i. Mana qat'i dalam Quran? Laisa kamitslihi syai', contohnya. Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Bila tiba-tiba dia baca yadullah fawqa aydihim. Ya ni tangan kau. Dak, sebab laisa kamitslihi syai'. Patutnya gitu. Dia lentangkan sekali burhan dalil yang qat'i, baru dia faham dengan betul Quran tu. Ya itu bukan tangan, tapi selain daripada tangan. Yang maksud dia wallahu a'lam. Tu salaf. Nak salah sangat. Tak boleh lah, tak boleh, tak puas hati kalau kata ya tu wallahu alam. Sebab kita ni baru mengaji. Ya itu mana dengan makna kudrat, kuasa Allah Ta'ala. Senang. Habis kita. Tapi kalau dia pegang hak zahir, boleh jadi fasik. Macam dia contoh Allah Ta'ala itu berjihad, fasik. Itu kita dah buat. Kita baca Durus Samin. Allah Ta'ala itu berada di atas arash, fasik. Fasik lah. Tu bid'ah tu. Tapi tak kapi. Habis. Ketujuhnya, cari dia akan ulang balik.
Mana puak-puak yang dimaksudkan 7 ni? Ketujuhnya al-jahlu bil qawa'idil aqliyati allati. Oh, panjang ni. Al-jahlu bil qawa'idil aqliyati allati hiya al-ilmu biwujubil wajibati wa jawazil jaizati wa istihalatil mustahilati wa bil lisanil arabi alladhi huwa ilmu al-lughah wal i'rab wal bayan. Oh, panjang. Yang keenam pula, yang terakhir. Dia kata, dan jahil dengan aqaid. Aqaid ni akidah-akidah yang akliyah, yakni putus dalil itu dengan akal. Tu aqaid yang akliyah, bukan akidah ambil dengan akal. Ni kata, tu tak belajar habis. Oh, akidah ambil pada akal. Habis jadi Mu'tazilah. Jadi Jahmiyah. Akidah ni ambil pada sumber dalil akal. Yang mana ada yang mengetahui dengan wujud, yakni mengetahui akidah tadi dengan wujudnya segala yang wajib. Wujud ni mesti. Ni hukum akal ni, wujud ni mestinya segala yang wajib. Segala yang wajib mana? Iaitu contoh zat Tuhan, sifat Tuhan. Wajib tak? Wajib. Mesti ada zat Allah, mesti ada sifat ma'ani, mesti sabit sungguh sifat Tuhan. Tu lah. Itu qat'i dalam akal, mesti sabit, mesti. Tu. Ayat Quran pun mesti ada gitu. Mesti Allah bersifat kudrat. Kalau tak ada ayat Quran pun mesti akal akan kata Allah Ta'ala bersifat kudrat, sebab ada dalil. Dalil apa? Dalil hak akal ni. Sebab tak akan terima Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Dan harus segala yang harus. Harus tu hukum. Segala yang harus. Contohnya langit bumi. Harus tak? Harus. Harus apa? Harus ada, harus tiada. Bukan wajib ada, bukan mustahil ada, bukan wajib tiada, bukan. Dan mustahil, segala yang mustahil. Kalau ikutkan, dan istihalah lah segala yang mustahil. Mana tidak? Mustahil sini mana tidak? Tidaklah segala yang mustahil. Dengan mana tak ada benda mustahil. Contoh, sekutu Tuhan, isteri Tuhan, anak Tuhan, tak ada. Tu tak ada tu mustahil tu. Dan dengan bahasa Arab, dengan ni jahil, balik pada jahil dengan aqaid tadi. Tadi kata dan jahil dengan aqaid ni jahil dengan bahasa Arab. Patut orang yang jahil bahasa Arab, dia pegang zahir Quran, hadis, jahil bahasa Arab, habis etika dia, selamat. Walaupun PhD pun, dia tak faham. Istawa tu ada 15 lebih makna bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bulu binatang, bulu belakang, bulu anjing tukar belakang, bulu anjing, bulu kambing, bulu ayam, bulu lembu. Kalau bahasa Arab lembu pula, bulu binatang tu beza-beza cara sebut. Tu bawa bulu. Tangan manusia, tangan monyet lain-lain panggil, boleh jadi lain-lain. Tu istawa, banyak benda. Istawa ada makna duduk, istawa makna menguasai, istawa makna mentadbir, istawa makna masak pada. Guna. Allah Ta'ala masak atas harta, mampu. Wujud hak tu kan zahir dia. Zahirnya duduk lah. Nampak pelik lagi. Kok mana masak? Tahu pun. Jadi dia perlu kepada kaedah bahasa Arab nak faham Quran. Lepas tu dalam dia panggil apa? Tujuan mengaji ilmu nahwu saraf, ilmu bahasa Arab nahwu saraf tu ialah untuk baris betulkan Quran dan hadis. Tu baru nahwu saraf. Belum balaghah lagi, belum bayan badi' lagi. Dan sebagainya, ilmu bahasa Arab luar. Lepas tu dia kata bahasa Arab yang iaitu bahasa Arab tu ilmu lughah, ilmu bahasa dia panggil. Dan i'rab dan bayan. Ilmu bayan, ilmu i'rab, ilmu lughah, macam ilmu bahasa Arab ni. Apa nama tu? Istiqaq, wada', macam-macam. Tak ada lah ni orang mengajar pun dah pupuh dah banyak. Yang susah nak cari. Ilmu istiqaq payah dah cari orang nak baca. Ilmu wada' payah dah. Kat Malaysia lah. Kat negara luar dah lagi. Kat Malaysia ni. Payah. Jadi dia jahil dalam bahasa Arab, boleh jadi tak dia i'tiqad sesat boleh. Lepas tu kita kalau beli Quran tu terjemahan tu jaga-jaga. Jangan taklid sangat.
Allah Ta'ala istawa atas arah. Dia pun taklid tepi. Istawa makna duduk mampu. Kita pun taklid dia. Oh, sudah duduk. Tu. Terjemahan dengan tafsir lain. Walaupun terjemahan tu asal usul dia panggil far'un minat tafsir dalam kitab mereka sebut. Terjemah ni ialah satu cabang bagi tafsir juga. Sebab nak terjemah satu-satu bahasa Arab ni susah. Sebab bahasa Arab ni, bahasa Quran ni bahasa i'jaz, bahasa mukjizat. Jadi payah nak terjemah sutil-sutil ke bahasa lain tu, payah. Sebab tu haram terjemah tu. Paling-paling tahqiq pun terjemah, dia kata terjemah mesti akan ke arah tafsir juga. Contoh Zaidun qa'imun. Zaid ialah seorang yang berdiri. Zaidun qa'imun bahasa Arab dua perkataan dia. Kita jumpa bahasa Melayunya, Zaid itu seorang yang berdiri. Dua perkataan dah. Tu contoh tu. Tu bahawa yang biasa Al-Quran lagi banyak lah. Au daman masfuha. Masfuha menatang apa? Oh, sa'ila, mengalir. Dia kaitkan darah itu dengan mengalir. Sebab darah ni ada dua. Darah yang tidak mengalir, darah yang mengalir. Darah yang mengalir najis. Makan benda yang ada darah mengalir najis. Kalau darah tu ni isu tu lah yang darah mengalir. Darah mengalir tak boleh, kena basuh dulu kalau nak makan sangat lah. Kalau darah yang lekat ke tulang-tulang tu tak apa, dimaafkan. Lepas meleh lembu, darah ada dekat daging tu. Kalau buh air, kena cuci bersih. Kalau tak buh air, masak panggang terus, tak ada masalah. Jadi kalau tentu air, dia jadi najis lah darah tu. Asalnya darah tu dimaafkan sebab dia sembelihan tu. Dimaafkan, dicampur dengan air, maka tempat tu jadi najis. Kena bersih lo, baru masuk. Kalau nak bubuh air lah. Lepas tu sahabat lu lepas meleh panggang terus, tak ada dah basuh-basuh. Itu original. Tak ada basuh-basuh. Kalau kita basuh elok lah. Sebab darah tu jadi najis dah. Jadi kena basuh elok daging tu supaya hilang darah tersebut. Adapun kesan darah itu dimaafkan. Macam kita lah, contohlah, kita luka-luka niti atas pusat kita, kena basuh lah. Basuh ada cara dia lah. Lepas tu pas basuh tu, ada lagi merah-merah. Merah-merah tu kesan dia panggil. Dia bukan darah dah, dia kesan. Kesan tu dimaafkan. Tu kesan warna. Habis. Maka adalah tiap-tiap suatu daripada tujuh tu menjadikan kufur mujma'. Tu dia. Kufur yang ijma' ulama. Tu dia. Dan yang menjadikan bid'ah. Bukannya yang boleh jadi kufur mujma', kufur yang ijma' ulama. Dan juga apa? Bid'ah, menjadikan bid'ah, yang menjadikan i'tikad seseorang tu bid'ah. Kufur mujma', tidak ada khilaf. Bahaya. Apa lagu mana tu? Puak-puak dia. Dia surah satu-satu. Dia urah satu. Maka al-ijabuz zati. Az-zati tu bukan al-ladhi. Al-zati bukan al-ladhi. Al-ladhi tu yang. Apa yang? Al-ijabuz zati. Muka surat 41 dia tulis al-ijabuz zati. Apa al-ijabuz zati? Itu iaitu al-ijabuz zati asal kufur falasifah. Puak falsafah yang menjadikan zat Allah illah bagi mungkin ni makhluk dengan tiada ikhtiarnya Allah. Lagu mana? Ilat maklum tu lah, sebab musabab. Ini puak falsafah pegang je lah. Alam ni ada sebab Allah ada, sebab itu alam ni qadim. Dia kata gitu. Tu falsafah. Alam ini ada sebab Allah ada. Allah ada, automatik alam ada. Sebab itu alam qadim, Allah qadim. Tu dia panggil qidamul alam indal falasifah. Pak tu Imam Ghazali dalam al-iqtisad fil i'tiqad mengkapirkan falasifah ni sebab dia i'tiqad alam ni qadim, sama dengan Tuhan. Sebab bila ada Allah, ada lalu alam ini. Itu maknanya apa? Makna Allah tidak ada kehendak di situ. Allah tidak perlu ada iradat untuk buat alam baru ada alam. Tak payah. Allah ada terus ada alam. Itu dia panggil puak falsafah. Jadi bila begitu, makna kita sudah menafikan kehendak Allah. Makna adanya alam ni tanpa kehendak Tuhan. Itu dia panggil kafirun. Kita sudah menafikan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama berkehendak, bukan berkehendak, berkehendak tu. Siapa yang menafikan berkehendak Allah itu kafir. Menafikan berkehendak sifat ma'ani Tuhan itu fasik, tu Mu'tazilah. Sikit tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan at-tahsinul aqli yang tadi
Baik akal tu. Akal nampak elok, eloklah. Nampak jahat, jahatlah. Itu asal kufur barahimah. Barahimah ni puak pasapah Hindia. Daripada kaum falsafah. Tu. Barahimah ni dia menafikan kenabian. Dia menafikan pada mahsyar, nabi belaka. Tu memang confirm kafir lah kalau nabi-nabi dengan mana mahsyar tu. Tu. Dia kata apa? Hingga dinafikan nubuwah tu, bukan nuh. Nubuwah, kenabian. Sehingga ni royah dia. Sehingga menafikan kenabian. Kenabian pun nabi juga. Tak ada nabi-nabi. Sebab apa dia kata tak ada nabi, tak ada rasul? Sebab akal dah ada dah, boleh pandu dah mana baik mana buruk. Buat apa mau panggil rasul? Tu hujah dia. Buat apa mau panggil rasul? Kita tahu dah mencuri itu tak baik, tak baik. Sudah Buat apa nak mau panggil rasul kata mencuri itu haram? Tak payah. Dia kata. Dia guna akal tu akal 100%. Tu. Tak payah dah nabi-nabi ni, sebab kita sendiri boleh dengan akal kita boleh tahu mana baik mana buruk. Mana jahat, mana tak jahat. Itu buat barahimah pasapah ni. Dan asal at-tahsin al-aqli juga asal kufur Mu'tazilah hingga diwajibkan atas Allah Ta'ala apa tu? Meringankan. Kata mu'alif meringankan, mudah-mudahan memperbuatkan. Tu intaha musahih. Kita rumi tak? Kita tulis intaha musahih bawah dia ada ta'liq patutnya. Yalah meringankan. Nombor satu tu dia bukan meringankan. Sebab tu nombor dalam kitab Jawi dia ada pembetul. Nombor satu tu kata al-muallif, kata pengarang kitab meringankan. Mudah-mudahan yang betulnya memperbuat. Tu. Bukan meringankan. Tu. Meringan apa? Benda solat aslah memperbuatlah. Atas Allah Ta'ala memperbuat salah aslah. Apa benda pula salah aslah ni? Nama orang ke? Salah baik, aslah lebih baik. Apa yang baik, apa yang lebih baik? Mu'tazilah yang i'tiqad kata Allah Ta'ala mesti buat pada hamba ni salah wal aslah, baik dengan lebih baik. Contoh dia, daripada makan nasi dengan tak makan nasi pada Zaid, mana lebih baik? Yang lebih baiknya, yang baiknya ialah makan nasi lah daripada tak makan nasi. Maka Allah Ta'ala wajib takdirkan dia makan nasi. Tu Mu'tazilah. Lepas tu bila makan nasi pula, makan nasi saja dengan makan nasi berlauk, mana lebih baik? Lebih baik makan nasi berlauk. Maka wajib Allah Ta'ala mentakdirkan dia makan nasi dengan lauk. Tu Mu'tazilah. Kita kritik senang je. Dah budak-budak demam, dah budak-budak kisah salah apa? Budak-budak tu demam, kita sakit, bagaimana? Adakah Allah Ta'ala tidak melakukan aslah wassalah tu? Seolah-olah bercanggah dengan puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah kata wajib Allah Ta'ala buat baik dan buat yang lebih baik pada hamba. Tiba-tiba kita pun kritik kata, kita ni sakit, budak-budak hak tak ada dosa sakit, demam. Tu bukan baik. Tu bukan lebih baik. Buruk ada. Dah lagu mana? Maka salah dan aslah, baik dan lebih baik ni menurut Ahlus Sunnah harus pada akal, bukan wajib. Mu'tazilah dia kata wajib, mesti Allah Ta'ala buat baik, mesti Allah Ta'ala buat yang lebih baik. Sebab itu dia kata wajib Allah Ta'ala memasukkan orang yang ahli ibadat dalam syurga. Tak boleh Allah Ta'ala memasukkan ahli ibadat ke dalam neraka, kerana itu zalim. Dia merepek habis. Satu hak merepek, semua merepek belaka. Tu. Dia kata zalim pula Tuhan. Padahal Ahlussunnah jawab balik, dah zalim lagu mana? Zalim tu apa dia? Zalim tu apa? Zalim tu mengambil hak orang lain, tu baru zalim. Dah kita ni milik kita, kau milik Tuhan. Kita ni milik Tuhan, maka tak ada satu milik kita, maka tak perlu kata, tak boleh kata Allah zalim. Situ pula kita jawab. Kita pun layan lah puak Mu'tazilah ni seko-seko jawab. Sebab takut merebak ya. Tu Ahlussunnah ulama kita tu besar jasa dia tu. Kalau gini kata apa? Gini pula. Kalau gini kata apa? Gini pula. Kita lah penat ya. Ni kalau ni tak berlaku tak apa. Ni kalau berlaku sungguh baru kita tahu. Betul juga dulu aku belajar. Tu. Cumanya yang kata kufur Mu'tazilah tu wallahu a'lam lah, yang tahunya fasik. Mungkin khilaf lah.
Dengan makna fasik-fasik pun boleh ke arah kufur buat tu. Sebab Mu'tazilah ni susah sangat nak hukum fasik ni. Walaupun ada yang i'tiqad dia fasik, ada i'tiqad dia kafir ada. Dalam kitab Tuhfatul Raghibin, Syekh Muhammad Arsyad Banjari dia cerita puak Mu'tazilah yang i'tiqad kafir tu lagu mana. Cuma hak tu teruk sangatlah. Teruk sangat. Ni biasa-biasa lagi ni. Dan at-taqlidur radi, keji taklid yang keji tadi tu. Asa kufur yang menyembah barahimah. Ni puak barahimah lagi. Dan lain daripada barahimah. Mana puak musyrikin Mekah hak taklid semata-mata nenek moyang tu. Hingga berkata mereka itu barahimah, kami dapat ibu ke bapa kami menyembah berhala, maka kami pun atas perbuat mereka itu ibu bapa kami mengikut. Kami pun ikut lah. Bapa kami ibu semua berhala tokoh tok pekong, aku pun ikut lah. Tanpa cari kebenaran. Tu dia kata, tanpa dia talabul haq, tanpa mencari kebenaran. Betul tak apa yang mak pak aku buat ni, yang menyembah berhala ni, dia tak mencari kebenaran. Tu taklid buta tuli. Taklid ni kafir kalau dalam ba'akidah sampai tahap gini. Dan ar-rabatul adi, yang kata ikat dengan adat itu, asa kufur tabai'iyin. Senang cerita puak sains. Tu tabai'iyin. Puak sains lah. Sains yang tak betul lah. Kalau saya betul lah. Puak sains yang tak betul. Dan sesat mereka tabai'iyin itu yang mengikut dan sesat mereka manusia yang mengikut akan mereka itu tabai'iyin. Mana mereka itu? Daripada orang yang jahil, daripada mukminin. Orang Islam kan ni. Yang tadi tu lah, Allah Ta'ala yang beri berkah, cuma tak boleh canggah dengan adat. Itu orang Islam yang fasiq. Dia ikut kesan tabai'iyin, puak sains yang tak betul. Puak tabiat lah. Tabai'iyin ni asal tabiat tu lah. Tu daripada ini maka ditambahkan kenyang itu dengan makan sekira-kira tiada dapat menyalahi. Ada makan, ada kenyang. Boleh tak kita kata ada makan tak boleh kenyang? Tak boleh dia kata. Tu tabai'iyin. Kita Ahlussunnah bukan gitu. Makan boleh tak kenyang? Boleh. Tak makan boleh tak kenyang? Boleh juga. Apatah lagi makan boleh kenyang, apatah lagi tak makan tak kenyang, lagilah boleh. Boleh berlaku. Harus pada akal, kerana Allah yang berkuasa mengenyangkan dan menghilangkan dahaga sesuatu dan sebagainya. Ni puak tabai'iyin. Ini pun boleh jatuh kafir kalau dia berkait mukjizat yang kita sebut tadi. Dan al-jahlul murakkab itu, jadi murakkab asa kebanyakan kebanyakan i'tiqad falasifah, falasifah juga. Kata falsafah pula. Kata falsafah, kalau kita sebut falsafah, memberi bekas aflak. Falak ni beri bekas dia kata. Tingkap dia falak ni beri bekas. Ni dia bagi contoh, bukan dia saja. Macam tadi kita kata Majusi sama juga jahil murakkab. Nasrani sama juga jahil murakkab. Jadi kata falak ni beri bekas. Dari sudut siang malam ni, matahari beri bekas, bulan beri bekas. Dia yang beri siang, dia yang beri malam. Bukannya Tuhan. Tu kafir tu. Tu dia panggil jahil murakkab. Tak tahu bahawasanya dia tak tahu, dan dia tak tahu benda sebenar. Dia bahas Tuhan tu macam makhluk je. Kalau baca kitab bahasa apa lah, dia baca lah. Dia hurai bab Tuhan ni macam hurai bab makhluk. Ikut kepala otak dia. Sebab tu syarah saya sebut, kalau mengaji falsafah ni kena duduk atas awang-awangan. Tak boleh serius sangat. Kalau serius sangat kita tak faham falsafah apa yang nak hurai. Kena duduk di atas awang-awangan, baru boleh faham apa yang nak cakap tu. Sebab apa? Merepek. Itu ya. Tu. Sebab mereka waktu tu falsafah tu dia guna akal. Mereka tidak ada Rasul ketika itu, maka mereka mencari Tuhan. Mereka cari Tuhan, maka mereka bahas tentang Tuhan dalam keadaan mereka tak tahu Tuhan ni lagu mana. Jadi mereka carilah macam-macam teori-teori yang pelik-pelik. Itulah falsafah. Tiba-tiba zaman sekarang ada puak yang suka sunnah pula, label Asy'ariyah ahli falsafah. Itu masalah. Tu mau ambil botol sumbat kat mulut, minum banyak-banyak. Tu habis.
Dan yang berpegang, ni nak dan yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah. Sunnah ni hadis lah. Bukan sunat pula. Dan kitab dan sunat. Bukan. Sunnah ni apa yang dibuat Nabi SAW. Sunnah tu sama ada perbuatan, perkataan atau diam Nabi, tu semua sunnah. Zahir pegang Quran sunnah, itu asal bagi kufur hasyawiyah. Dulu puak dia nama hasyawiyah, lepas tu pindah wahabiyah, lepas tu sekarang salafiyah. Tu jadi kalau kata hasyawiyah, kiyah diri lah wahabi dengan salafi sama. Tu tak terlepas sikit abu. Maka berkata mereka itu hasyawiyah dengan syabih tu. Dengan syabih dengan syabih mana? Dengan dia menyerupakan Allah Taala dengan makhluk dan berjisim. Yang ini Allah Taala itu ada jisim. Ni puak hasyawiyah ni. Dan jihah ni arah. Arah tu lah. Ni ada isu ni. Allah Ta'ala boleh mengadakan dirinya di dalam syurga di arah mana saja dia nak. Tu pelih tu. Dia pelih tak? Bulan lepas tak boleh lepas agak 2-3 minggu lepas lah. Ada orang mengajar kebalik tu. Allah Ta'ala itu boleh mengadakan dirinya dalam syurga. Apa hak yang ngaji ahli falsafah dia tak akan terima benda ni. Sedangkan Allah Ta'ala mampu dan berkuasa untuk meletakkan diri dalam syurga. Pada otak dia tak ngaji ta'aluk. Pertama tak ngaji ta'aluk lah. Menjadikan ni mana kudrat. Allah Ta'ala menjadikan diri dalam syurga. Tak boleh, itu mustahil bukan ta'aluk kudrat. Tu. Jadi kalau kita faham akidah ni, dengar hak ustaz mengajar ni, boleh tahu dah salah. Merepek kawan ni, aku mengaji tak gitu. Tu sambung tu. Minggu depan lagi panjang ni. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.